Presiden Kolej Keluarga. Yang dihormati semua staf Presiden Kolej yang dapat bersama-sama kita pada malam ini. Yang berbahagia Saudara Muhammad Harith bin Zaini selaku mantan Yang di-Pertua Kolej Keluarga 2018 dan Saudari Anis Nazira binti Razali selaku mantan Yang di-Pertua Kolej Dahlia 2019. Dan rakan-rakan ahli jawatan kuasa perwakilan kolej yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dipanjatkan syukuran kerana dengan izin serta limpah rahmat dia, walaupun tidak diberikan peluang untuk kita bersuah muka, namun masih diberikan peluang untuk berkumpul di program kepimpinan dan kecemerlangan bersama mantan ahli jawatan kuasa perwakilan kolej. Bagi memulakan program pada malam ini, diminta semua hadirin dan hadirat menyanyikan lagu Negaraku dan wawasan warga UiTM. Jangan mudah terjebak pengorbanan, perjuangan bersama kita. Kalau pergi Tanjung Ramai, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis bertambah berkat. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan, mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Azrai Azim bin Azrai. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kemuliaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang berlimpah kepada kami. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin berilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkat dan rahmat kunjungan kami pada hari ini, kurniakanlah kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Azrail bagi mengiringi bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi, tak lengkap majlis tanpa ucapan dari pengarah program pada malam ini. Oleh itu, saya menjemput Muhammad Aiman bin Mazlan untuk menyampaikan ucapan beliau. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis Izzah yang berusaha, Encik Nur Hisham Hussein, penasihat Esko Akademik dan Keusahawanan yang merupakan SRK Kolej Tualang yang dihormati, SRK Kolej Dahlia dan SRK Kolej Tualang. Yang berbahagia, dua panel kita pada hari ini iaitu saudara Haris Zaini dan juga saudari Anis Nazira. Pertama sekali, saya ingin bersyukur kepada Ilahi dengan limpah kurnianya dengan kita berada di majlis perkongsian ilmu ini daripada yang kita tahu dua mantan YDP JBK kita yang pernah mencurahkan budi dan bakti kepada pusat asasi ini. Jika kalian ingin tahu, semasa saya sebelum saya menjadi seorang JPK, saya sebenarnya banyak mencari ilmu dan menuntut ilmu daripada Haris ni. Saya DM dia dekat IG, saya minta tips bagaimana untuk menjadi seorang JPK yang lebih baik. Hebat orangnya. Dan juga tak dilupakan saudari panel kita pada hari ini, Anis Nazira. Bila kita lihat pencapaian yang telah digapai, bukan biasa-biasa orangnya. Jadi kami daripada JPK dan Biro Akademik sangat berbangga untuk menjemput dua panel yang sangat berkaliber ini. Sebab kita tahu, kita boleh kata bahawa JPK sebelum ini mereka bagaikan telah makan garam dulu daripada kita. Sebab mereka telah melalui 1001 cabaran ya, sebagai pelajar maupun seorang pemimpin yang berkaliber. Selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada Encik Hisham Hussein sebab banyak memberi tunjuk ajar, memberi teguran dan nasihat dalam pembikinan program ini. Serta tak dilupakan rakan-rakan daripada JBK dan tak dilupakan Biro Akademik yang banyak membantu dalam penyiapan kertas kerja, pengisian borang C dan sehingga saat ini. Jadi mungkin itu sajalah buat masa ini daripada saya. Semoga saya harap program ini dapat berjalankan dengan lancar dan kita semua orang pada hari ini dapat belajar sesuatu yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Aiman bin Mazlan atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Nur Hisham Hussein, penasihat Esko Akademik dan Keusahawanan serta staf Presiden Kolej Tualang untuk menyampaikan sepatah dua kata. Seterusnya, merasmikan program pada malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Terima kasih pengurusi majlis saudari Izzah. Okey, saya nak buka, kita saya letakkan Al-Fatihah kepada ibunda ketua kita, Encik Mahathir Kamaluddin yang telah meninggal dunia pada hari yang lepas. Semoga roh ibunda Encik Mahathir diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di kalangan para syurga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fara'i wa la fis sama' wa huwa sami'un alim. Okey, yang dihormati, yang berusaha, yang dihormatilah semua staf Presiden College. Yang saya nampak hari ini ada Encik Ahmad Fuzairi, Encik Azizi, Puan Siti Zawiyah daripada pengurusan unit College Dahlia, ada lagi tak? Okay, dan SRK lain lah yang join pada program pada malam ini. Okay, yang dihormati juga Saudara Muhammad Haris Zaini, mantan YDP College Tualang sesi 2018-2019, Saudari Anis Nazira Razali, mantan YDP College Dahlia sesi 2019-2020, yang juga merupakan panel jemputan kita pada program malam ini. Semua jawatankuasa perwakilan College, JPK dan juga Sekretariat JPK 2020-2021, Pusat Asasi, dan tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Okay, alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi, program pada malam ini yang dirancang beberapa bulan yang lepas dapat dilaksanakan di dalam satu norma yang baru yang merupakan program siasat yang pertama untuk Biro Akademik JPK melaksanakan program dalam norma baru. Sebab sebelum ni semua program adalah secara fizikal. Okay, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada dua orang panel jemputan kita pada malam ini, iaitu Saudara Haris dan juga Saudari Anis, yang dapat meluangkan masa untuk sama-sama berkongsi pengalaman kepada semua JPK yang sedia sekarang. Saya juga difahamkan oleh mereka sekarang ni berada di dalam minggu peperiksaan di universiti masing-masing lah. Okay, tetapi sangguplah meluangkan masa pada malam ini untuk join lah pada program malam ini. Okay, terima kasih banyak-banyak daripada kami semua. Okey, tajuk kepimpinan dan kecemerlangan akademik merupakan tajuk yang hendak dibincangkan dan dikongsikan pada malam ini, dan di mana objektif utamanya untuk melihat anda sebagai JPK yang dilantik ataupun sekretariat yang dilantik pada sesi kali ini bukan sahaja bagus dalam nilai-nilai kepimpinan, tapi pada masa yang sama juga cemerlang juga di dalam prestasi akademik. Okay, so kepada JPK dan sekretariat yang telah dilantik, ini pada saya lah untuk menjadi seorang pemimpin yang ataupun seorang pemimpin JPK yang bagus. Saya rasa pada saya perlu ada beberapa elemen, 3 elemen lah yang saya nak terapkan sini, yang saya perlu kongsikan di sini. Yang pertamanya, saya rasa seorang perlulah melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan baik. So bila anda dilantik menjadi JPK ke sekretariat, anda kena memikul beban dan amanah dan laksanakanlah tanggungjawab tersebut dengan baiklah. Yang keduanya pada saya, perkara yang perlu ada adalah seorang perlu ada nilai akhlak dan adab yang tinggi. Anda dah melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang baik, tetapi kalau anda tidak mempunyai nilai akhlak dan adab yang tinggi, pada
kata saya tiada gunalah anda menjadi seorang pemimpin ataupun JPK lah. Okey, so yang ketiganya pada masa yang sama anda juga mempunyai prestasi akademik yang cemerlang. So kalau ketiga-tiga elemen ni ada pada diri anda, saya yakin sangat anda akan menjadi contoh yang terbaik lah kepada semua pada asas ini. Sekiranya ketiga-tiga elemen ini ada pada diri anda lah. Yang ni saya nak kongsikan lah. Diharapkan adalah ketiga-tiga elemen ni kepada JPK dan sekretariat yang dilantik pada sesi kali ini. Okey, saya juga mengharapkan dengan program pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberi satu inspirasi tambahan lah kepada semua JPK agar semua dapat membuktikan bahawa bila anda dilantik menjadi seorang pemimpin, pada masa sama juga anda boleh juga membuktikan anda juga akan mendapat prestasi akademik yang cemerlang. Ianya perlu selari dan ianya perlulah seimbang. Okay. Sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Haris dan saudari Anis yang dapat terlibat pada program malam ini. So hopefully dapat berjalan lancar, dapat berkongsi ilmu pengetahuan dan apa-apa yang berkaitan kepada adik-adik junior lah. Dan saya juga mengucapkan selamat menuju peperiksaan akhir pada Haris dan Anis. Okey, dan juga kepada urusia penganjur JPK Biro Akademik yang dapat melaksanakan program pada malam ini kepada untuk semua JPK pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada semua JPK dan sekretariat yang terlibat join pada program malam ini. Okey, akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program kepimpinan dan kecemerlangan akademik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Nur Hisham Husin atas ucapan yang sangat bermakna oleh beliau sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis kepada Saudari Nazirah binti Hisham selaku moderator program pada malam ini. Kita negara Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudari Izzah kita. Sebelum itu maafkan saya ada masalah internet sikit, tak boleh nak buka kamera. Sekejap lagi saya betulkan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Diucapkan kepada semua. Yang dihormati Encik Nur Hisham Husin, penasihat Exco Akademik dan Keusahawanan JPK 2021 dan juga Staf Presiden College Kuala. Yang dihormati barisan Staf Presiden College Pusat Asasi. Yang dihormati panel-panel jemputan Saudara Muhammad Harith bin Zaini, mantan YDP College Kuala tahun 2018-2019. Juga Saudari Anis Nazirah binti Razali, mantan YDP College Dahlia 1920. Serta barisan ahli JPK Tualang dan Dahlia tahun 2021 sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapatlah kita bertemu pada malam ini untuk forum akademik dan kepimpinan bersama saya, Nur Nazirah binti Hisham, Ketua Exco Akademik dan Keusahawanan College Dahlia selaku moderator anda. Baik semua, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, eloklah kiranya saya berikan anda sedikit mungkin gambaran ataupun sinopsis forum kita pada malam ini. Akademik dan kepimpinan seimbang, holistik yang adalah antara syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang pemimpin di mana-mana institusi sekalipun. Selaras dengan visi misi UiTM yang ingin melahirkan pemain-pemain global pada masa akan datang, pelajar terutamanya JPK yang menjadi mata dan juga telinga para pelajar yang lain, inilah yang kita ingin asah, kita ingin latih dengan sebaik-baiknya supaya boleh terus cemerlang dalam aktiviti kepimpinan, namun masih dapat mengekalkan prestasi akademik yang baik. Namun persoalannya hadirin, apakah cara ataupun langkah yang terbaik untuk kita menjadikan visi dan juga misi itu sebagai kenyataan? Jadi
Alhamdulillah, sangat bertuah ya kita pada hari ini untuk bersama-sama dengan dengan mantan YDP JPK Kuala dan juga Dahlia yang cantik dan juga kacak untuk menjawab persoalan kita dengan berkongsi dengan kita rahsia mereka, sedikit nasihat, pendapat dan juga sebagainya untuk kita barisan ahli JPK 2021. Baik, sebelum kita meneruskan program, ingin dimaklumkan kepada para JPK yang hadir pada hari ini bahawa link kehadiran Google Form ketika soal jawab berlangsung akan diberikan. Para JPK akan perlu mengisi 2 kata kunci yang akan diberikan sebentar lagi. Diminta untuk memberi perhatian kepada kata kunci yang akan diberikan supaya anda boleh mengisi borang kehadiran. Baik. Maka, sinopsis sudah. Kita terus kepada sesi pengenalan dengan 2 orang panel kita pada hari ini. Jangan ragu, jangan bimbang kerana semuanya memang tak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Kedua-dua panel kita hari ini merupakan bekas pelajar asasi undang-undang KPTM dan juga lagi seorang bekas pelajar asasi sains. Panel kita yang pertama, Saudara Muhammad Harith bin Zaini, mantan YDP College Tualang, merupakan anak kelahiran negeri Darul Ta'zir. Namun sekarang sedang menetap di Melaka. Sekarang merupakan pelajar jurusan undang-undang dan seperti yang dijangkakan telah berjaya mengekalkan prestasi akademik yang sangat baik iaitu tersenarai dalam anugerah dekan sebanyak beberapa kali sepanjang bergelar pelajar di UKM. Saudara Harith juga sekarang memegang jawatan sebagai Timbalan Exco Kerohanian dan Kebajikan Persatuan Mahasiswa Fakulti Undang-Undang Perundangan UKM. Antara universiti impian saya ya, one of the best law school in Malaysia. Ada lagi pencapaian lain, tetapi katanya hanya insan kerdil dalam dunia yang besar. Harith 2021. Jadi saudara Harith, mungkin boleh kongsikan apa khabar agaknya saudara dengan kehidupan sebagai seorang pelajar undang-undang UKM ni. Boleh ceritakan sedikit kepada kami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasihlah sudi jemput saya dan sedikit banyak dapat melepas rindu kepada Sir Hisham, saya tengok ada Sir Azizi, Sir Fuzaili juga dan mungkin ada Puan Zawiyah sekali. Jadi keadaan di Pertanian UKM saya rasa setakat ni adalah amat menyenangkan, amat menyeronokkan, amat menggembirakan kerana dikelilingi bukan sahaja kawan-kawan yang baik, malah dikelilingi juga oleh para senior dan juga dikelilingi oleh pensyarah-pensyarah yang baik. Tak ada beza lah dengan keadaan dengkil, sebab saya rasa kalau dengkil saya berada dalam keadaan yang amat tak adalah nak cakap amat gembira, ada juga beberapa hengki-pengki yang berlaku, tapi ada dalam sampai saya nak depression ataupun berdepan dengan apa-apa masalah dan sebagainya. Alhamdulillah setakat ni di UKM baik-baik. Alhamdulillah, itu dia daripada saudara Harith. Bersyukur ya dengan keadaan ada kawan yang baik dan juga penceritaran yang baik di UKM. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi ya saudara Harith dan sudi bersama kami pada hari ini. Okay, baik. Seterusnya, kita akan beralih kepada pengenalan panel kita yang kedua, iaitu saudari Anis Nazira binti Razali, mantan YDP College Dahlia tahun 2019-2020. Saudari Anis, beliau sekarang merupakan pelajar tahun 1 Doktor Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Setakat ini telah memperoleh straight A untuk 3 modul perubatan pertama SEM 1 pada tahun 2019-2020, merupakan bekas pelajar asasi sains UiTM Dengkil dan seperti yang dijangka, beliau telah berjaya mengekalkan CGPA 4.0 untuk kedua-dua semester. Bagi aspek kepimpinan pula, pada tahun 2018 telah dinobatkan sebagai tokoh kepimpinan MRSM Tun Ghaffar Baba dan juga merupakan naib Presiden Badan Wakil Pelajar MRSM PGB ya. 2019-2020 merupakan bekas YDP College Dahlia dan pada
tahun 2021 tahun ini, beliau memegang jawatan sebagai Setiausaha Asian Medical Students Association Malaysia Health Day AMSA, dan juga merupakan alumni Majlis Pemimpin Muda Johor ya. Itu dia, sangat terkenal ya Majlis Pemimpin Muda Johor ni. Saya juga pernah menyertai program yang telah mereka jalankan. Baik, Saudari Anis, apa khabar? Mungkin saudari boleh ceritakan serba sedikit tentang EMSA yang saudari merupakan setiausaha ya untuk persatuan tersebut, terutamanya untuk JPK-JPK kita yang jurusan sains pada hari ini. Silakan saudari. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Nazira. Pertama sekali yang dihormati para SRK, Sir Hisham, Sir Fuzairi dan juga Sir Azizi yang dengan ni, staf UPK, Puan Zawi, rindu Puan Zawi, semua tengah chat yang lelaki-lelaki Puan Zawi, kita tak ada geng Puan Zawi. Lepas tu ada yang dihormati para JPK 2021 yang saya kasih sekalian. Okay. Alhamdulillah, khabar baik sebab sekarang ni macam kita tahu semua online learning. Jadi saya daripada start masuk degree itu memang online learning lah, memang full kat rumah. Jadi untuk menjawab pertanyaan saudari tadi pasal AMSA, EMSA itu, AMSA ni sebenarnya dia satu pertubuhan untuk mengumpulkan semua pelajar-pelajar perubatan. Nanti kalau masuk degree nanti semua fakulti perubatan ni AMSA dia akan buat association dengan fakulti perubatan. Jadi dia memang 100% student led lah. Siapa yang nak masuk AMSA boleh apply. Tapi sebenarnya saya merupakan secretary untuk AMSA ni untuk one of the event saja. Saya belum lagi join AMSA, the entire AMSA organisation lagi sebab saya nak mengadaptasikan dulu saya punya first year dalam experience sebab saya pun tak tahu macam mana dia punya tempo belajar semua. Jadi waktu first year ni saya memang commit saya punya diri untuk pelajaran dulu. Lepas tu just join aktiviti-aktiviti yang AMSA anjurkan sebab AMSA punya recruitment ni every year ada. Jadi maybe insyaAllah tahun depan saya akan join AMSA. Baiklah. Baik saudari Anis. Itu dia perkongsian daripada saudari Anis. Okey, anda semua sudah dengar AMSA mengumpulkan pelajar-pelajar perubatan ya, semua pelajar perubatan. Jadi mana tahu nanti lepas ni ada pelajar asasi sains yang menceburi bidang perubatan nak juga join Anis bersama-sama dalam AMSA ni. Terima kasih juga kepada saudari Anis kerana sudi untuk bersama kami pada hari ini. Baik, sesi pengenalan sudah, berbahasa basi sudah, kita dah warm up, dah mesra lah katanya kan. Jadi let's get to the real business. Teruslah kita kepada sesi soal jawab bersama panel kita untuk forum yang bertajuk akademik dan kepimpinan. Baik, untuk tanpa berlengah masa lagi lah, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan ini ditujukan kepada saudara Harif kita. Baik saudara Harif, siapakah idola ataupun tokoh pemimpin saudara yang memberikan saudara semangat untuk berjaya aktif dalam aktiviti kepimpinan? Semua orang ada kan dia punya tokoh yang hari-hari dia tengok dia rasa aku nak jadi macam dia. Jadi siapa orangnya tu Harif? Teruskan. Okey, terima kasih atas soalan kami. Saya rasa soalan kami agak bertanya dulu kan. Terus saya rasa kalau nak cakapkan idola ataupun tokoh dan sebagainya, saya tak ada satu tokoh yang spesifik. Sebab saya percaya adalah seseorang iaitu Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh untuk kita semua. Tapi itu pada saya kira merupakan satu tokoh yang patut dijadikan idola oleh semua orang. Jadi dia macam secara by default dia akan jadi tokoh. Tapi untuk tokoh selain daripada tu, saya akan cuba untuk orang Melayu kita cakap ambil yang jernih, buang yang teruk. Sebab tiada manusia yang sempurna dan kita tak boleh nak terlampau untuk melihat kepada seseorang saja. Kita ambil daripada contoh insan A, kita rasa ada credibility yang boleh kita ambil, ada satu pegangan yang kita boleh pegang daripada apa yang diamalkan, kita ambil. Dan oleh sebab
manusia tak sempurna, kita tak boleh nak ambil secara keseluruhan seseorang itu secara total. Jadi saya lebih suka untuk mengambil tokoh-tokoh, ramai tokoh-tokoh di dunia macam Albert Einstein ada baiknya, Tun Dr. Mahathir pun ada baiknya, Datuk Seri Najib ada baiknya. Jadi saya melihat secara begitulah. Saya tak ada seorang tokoh yang spesifik melainkan daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. Masya Allah. Itu dia perkongsian yang pertama. Walaupun soalan yang sangat simple dia, tapi kat situ kita dah dapat pengajaran ya hadirin. Ambil yang keruh, buang yang jernih. Betul tu. Pilih Ambil yang jernih, buang yang keruh, Nazira. Astagfirullah. Ini semua sebabnya bos lah ni. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu dia hadirin. Ingat pesanan tu. Baik. Terima kasih saudara Harif. Untuk soalan yang kedua, juga soalan yang santai juga ya. Untuk saudari Anis pula. Di manakah mulanya minat saudari Anis untuk mula mengembangkan dan juga mengasahkan lagi skill saudari Anis sebagai seorang pemimpin muda? Mungkin ada satu platform itulah yang saudari Anis rasa, oh aku minat benda ni, aku minat kepimpinan. Jadi saudari Anis ingin teruskan lagi dalam bidang kepimpinan. Mungkin saudari Anis boleh share kepada kami. Okey, menarik soalan tu. Okey, di sini sebenarnya saya daripada saya sekolah rendah, darjah 1, darjah 6, form 1, form 3 saya memang sekolah perempuan tau. Jadi kita tahu kat sekolah perempuan ni kita memang tak ada lelaki untuk jadi ketua-ketua. Jadi kat situlah adanya peluang untuk kita untuk diberikan offer peluang untuk menjadi pemimpin dalam student organisation kat sekolah. Jadi kat situ saya cuba belajar, ambil peluang. Lepas sekolah saya dah dapat apa-apa jawatan, saya cuba laksanakan sehabis baik. Lepas tu dari situlah dipupuknya minat saya dalam bidang kepimpinan ni. Daripada jadi darjah 1 ketua kelas, lepas tu jadi ketua pengawas, lepas tu masuk district student leaderboard, lepas tu JSLC lagi. So memang semuanya bermula dari tampuk sekolah rendah. Itu dia, saudara Anis kita kata bermula memang daripada sekolah rendah ya. Daripada darjah 1 dia dah mula jadi ketua kelas sampailah sekarang minat dia tu. Maksudnya ni boleh dikira ball leader dah ni saudari Anis kita ni. Itu dia. Sama lah juga kita ya saudari Anis. Saya daripada dulu sampai sekolah menengah saya sekolah perempuan semua. Baik. Untuk soalan seterusnya, mungkin serius sikit lah, tapi untuk panel kita yang sangatlah bijak ni, soalan biasa je ni. Baik saudara Harif, kepimpinan cemerlang akademik juga boleh cemerlang. Adakah saudara setuju tentang pernyataan itu dan juga bagaimana pentingnya seorang pelajar itu untuk menjadi holistik dalam kehidupannya sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak muda lah secara generalnya. Silakan saudara. Holistik, kepimpinan dan akademik. Tiga perkara ni kalau kita nak yang kita tahu lah bahawa dia satu benda yang diperlukan dalam semua setiap individu pelajar, anak muda dan sesiapa saja. Sebab akademik akan membantu dalam kepimpinan, kerana daripada akademik yang baik kita akan hasilkan satu minda yang cerdas. Dan salah satu efek, salah satu kesan minda yang cerdas adalah boleh menghasilkan kepimpinan yang bagus. Tapi dalam pada itu kepimpinan juga akan mendukung akademik sebab beberapa perkara yang diamalkan, beberapa skill yang perlu dalam kepimpinan seperti skill membahagikan masa, cara berfikir, cara bercakap, cara menerjemahkan idea, cara melaraskan cara dan sebagainya akan diterjemahkan dalam akademik, kerana itu akan membantu kita. Contoh mengawal masa, membahagikan masa dan sebagainya, itu perkara yang akan membantu kita. Jadi saya rasa akademik dan kepimpinan dia bukanlah satu perkara yang kalau pandai akademik, kepimpinan akan tak dapat. Kalau bagus skill kepimpinan, akan tertinggal akademiknya. Saya rasa itu bukan satu perkara yang konsepnya bukan begitu. Kerana konsep akademik dan kepimpinan akan bersama dan dia akan berjalan seiring. Kalau bagus akademiknya, insya-Allah akan mengikut saja dengan kepimpinan. Jika
membuat perkara dengan betul lah, dan begitu juga sebaliknya. Dan satu menyentuh tentang holistik yang diketengahkan oleh Nazira tadi. Holistik ni dalam kata lain kita versatile, ataupun kalau campak ke mana saja kita boleh hidup, kita boleh lakukan apa yang dimahukan. Sebab kata pepatah Melayu, masuk kandang kambing membek, masuk kandang kerbau menguak. Macam itulah holistik. Jadi saya rasa holistik ni merupakan satu perkara yang perlu ada, dan bagaimana untuk kita capai, bagaimana untuk kita dapatkan holistik tu adalah dengan paling mudah sekali adalah dengan pendedahan. Seperti anda semua yang terlibat dalam jaga pasal program tulis semampu sekretariat boleh untuk membantu dalam mengkilap kriteria untuk menjadi holistik dalam kalangan pelajar sendiri. Sebab pada saya holistik ni penting lah, sebab kita sebagai manusia banyak ragamnya, bukan berbeza di antara jiwa ke jiwa, malah dalam satu jiwa juga boleh mempunyai banyak ragam. Ada kala kita marah, ada kala kita gembira, ada kala kita sedih. Jadi pokoknya pelbagai lah manusia ni. Manusia ini pelbagai. Dalam diri sendiri pun boleh jadi perwatakan yang pelbagai. Jadi guna kepelbagaian itu untuk kita capai perkara-perkara yang ada. Holistik ni kita belajar daripada kepelbagaian juga. Holistik ni kita cuba untuk menjadi pelbagai. Kita cuba untuk baca banyak buku lah. Jangan baca satu buku je, jangan baca buku fiction saja. Memang daripada fiction kita akan dapat ilmu tentang linguistik, kita dapat ilmu bahasa dan sebagainya. Tapi selain daripada itu, baca juga buku bukan fiction, seperti mungkin buku agama, buku motivasi, buku bagaimana untuk mengurus kewangan dengan baik dan sebagainya. Jadi saya kira setakat ni itu saja. Baik, itu dia. Yang pertama, Saudara Harith ada katakan bahawa akademik dan kepimpinan itu sentiasa berkait. Maksudnya kalau terjaga akademiknya, terjagalah kepimpinan insya-Allah. Sebab betul lah Saudari katakan, kalau kita sendiri boleh bertanggungjawab dengan akademik kita, maka insya-Allah tugas untuk memimpin orang-orang lain tu akan menjadi mudah. Terlatih diri kita, maka terlatihlah kepimpinan kita untuk dengan orang nanti. Baik, dan yang kedua, holistik, Saudara Harith mengetengahkan aspek kepelbagaian, di mana setiap orang ni mungkin dia ada minat dan juga cara yang lain lah, tapi kita tak boleh nak katakan satu-satu sifat itu je lah yang holistik. Maka manusia ni berbeza-beza, jadi holistik tu juga mempunyai definisi yang berbeza-beza. Baik, sangat menarik. Jadi untuk soalan seterusnya, kita beralih kepada Saudari Anis kita pula. Saudari Anis ni memang saya daripada jauh pun saya tengok dulu ya, daripada saya nampak Saudari Anis ni ketika saya menyertai program JSLC. Saudari Anis ni memang nampak lah daripada jauh dia kepimpinan dia hebat, dia juga cara dia membawa diri ya, walaupun Saudari Anis tak kenal saya, tapi itulah saya dah mula mengenali Saudari Anis ni pada ketika itu. Jadi tertanya-tanyalah kan, apa sebenarnya top secret ataupun amalan luar biasa Saudari Anis yang Saudari Anis rasa sangat membantu saudari dalam kehidupan saudari sebagai seorang pelajar itu sendiri. Nazira, saya nak tanya awak masa tu datang JSLC ke? Ya saya. Dah, ya ke? Saya tak senonoh JSLC tu. Okey, tak apa. Okey, bagi menjawab soalan awak ni, disebabkan awak tanya apa top secret sebagai pelajar saya, top secret kehidupan saya sebagai pelajar, jadi saya akan fokuskan, tekankan more to akademik lah. Sebab as a pelajar, saya tanggungjawab saya sebagai pelajar, saya mengutamakan saya punya akademik di samping responsibility sebagai JPK lah. Tapi in this case saya akan terangkan more on academics lah. Okay, so benda pertama yang saya praktiskan dalam diri saya, dalam kehidupan saya adalah ketika awak
untuk buat kerja ataupun buat apa-apa tugasan lah, korang kena fokus dan jangan malas. Fokus ni bukan setakat fokus yang calang-calang, tapi korang kena berikan tumpuan sepenuhnya dalam apa-apa aktiviti atau perkara spesifik yang korang lakukan. Contohnya misalnya kalau tengah belajar tu, korang fokus belajar. Kena wajib disiplinkan diri lah. Kalau ada gangguan-gangguan teknologi, apa-apa gadget, letak tepi. Tumpukan perhatian sepenuhnya pada pembelajaran korang supaya dapat quality study. So, bila korang buat satu kerja tu, buat sehabis baik. Kalau macam rasa ada macam kesukaran untuk melakukan kerja, kalau saya disiplinkan diri saya guna the Pomodoro technique. Kalau ada yang tak tahu Pomodoro technique ni, dia korang set masa untuk buat kerja and take a break interval between those time of working. So, kalau macam misalnya saya akan menggunakan stopwatch untuk set 25 minutes untuk saya buat kerja. Lepas tu 5 minutes break. Lepas tu repeat that cycle for around 3 times. Lepas tu give your time a longer time for you to break lah. Tapi masa ni fleksibel ikut korang masing-masing. Sebab kita tahu kita punya attention span ni berbeza mengikut individu. Jadi bagi saya akan take 25 minutes of work and 5 minutes of breaks in between lah. Kalau korang take a break ni, korang jangan terus baring. Korang rasa dah buat kerja 20 minit, oh okay aku dah boleh rehat dah. No, it's not like that. Korang kena take a short break in between. Lepas tu masa tu, you reward yourself. Macam minum air ke, makan coklat ke. Another thing is, kalau korang makan coklat, it's good for you to boost your endorphin hormones tau. Supaya korang good mood to continue studying. Okay, that's my second tip lah. And then next is, saya ni sejenis manusia yang kena ada jadual ataupun checklist kerja. Sebab dia tahu, kita punya kerja ni banyak menggunung. Kalau kita tak boleh nak depend fully on kita punya ingatan saja. So kita kena jot down, kita kena buat checklist. So, ni memang tips yang saya buat daripada sekolah rendah sampai ke degree lah. Sebab dekat checklist tu, tak kisahlah contoh kat kalender ke, you have your own timetable ke, dekat situ kena ada pencapaian kendiri korang. Korang nak capai apa dalam masa by the end of this day. Supaya korang punya perancangan pembelajaran dan juga duty-duty harian tu lebih teratur. Supaya korang boleh tahu progres dan perkembangan korang tu dah sampai mana. And then next is korang kena tahu masing-masing punya coping mechanism dalam kehidupan ni. Sebab kita ada limit kita tak boleh nak straight belajar lama kan. So kita kena tahu kita punya coping mechanism. Buat hobi seperti macam tengok Netflix ke, tapi don't take too long lah macam saya cakap tadi kan. Use the Pomodoro technique ke apa-apa. And then next, the thing that I practice next is saya jaga hubungan. Jaga hubungan ni is very important tau. Bukan saja sesama manusia tapi dengan Tuhan, dengan alam. So jaga hubungan dengan Tuhan, number one. Number two is ibu bapa. Third, lecturer and also rakan-rakan. Jaga diri dengan Tuhan ni for the Muslims, jaga solat. So kalau korang letih ke, rasa macam dah give up nak belajar ke, korang mengadulah pada Tuhan, because that helped me a lot lah during the times that I felt I couldn't. Tapi bila buat macam tu rasa very lega lepas dah mengadu pada Tuhan. And then next is hormati ibu bapa sebab you know their prayers mujarab kan. And then untuk lecturer, walaupun korang online class, try to like communicate. Kalau lecturer tanya ke apa, korang respond lah sebab that thing akan yang tanya paper korang semua lecturer juga kan. So tu satu macam a form of keberkatan yang korang kena dapat lah. And then next is the kawan-kawan, sebab dulu masa SLC saya memang ada study group tau. Study group saya ni consist of 4 orang. Memang very effective lah sebab dulu saya ingatkan kalau study seorang-seorang ni lagi bagus. Tapi no, it's not like that actually. Korang kena study berkumpulan. Melainkan kalau macam ada benda-benda kena hafal-hafal kan, tu memang kena seorang-seorang lah. Tapi for you to understand the concept ke apa-apa, kena berkumpulan. Sebab kadang-kadang kalau kita ada kerja, ada macam korang ada responsibility JPK, lepas tu ada benda kita tertinggal tau. So diorang lah, inilah function yang untuk rakan-rakan lain untuk membantu. Tapi disebabkan online class sekarang kan, tak tahu macam mana korang nak buat study group. Sebab saya pun nak buat study group, degree pun tak boleh sebab online class. So it all depends on you lah juga. And lastly is saya amalkan konsep duit. What is duit? Doa, D, U, usaha, I, istiqamah, and T is tawakal. So kalau kita dah berusaha, kita berdoa. Lepas kita dah berdoa, kita kena istiqamah with what we do. Believe in the path that life brings to us. So those are the tips yang everyday saya akan eventually, benda tu saya memang lakukan everyday, cuma kita tak sedar je benda tu. So itulah menjawab tak?
sangat menjawab. Padat sekali ya. Dia punya tips tu banyak. Daripada awal ni kita tengok rumusan dia yang daripada awal Saudara Anis kata dengan tegas, jangan malas, fokus. Gangguan gadget terletak tepi. Kalau boleh, kalau saya akan letak handphone tu jauh dekat luar bilik supaya tak terpegang handphone tu. Kemudian Saudari Anis ada sebut, maafkan saya tapi saya tak dapat tangkap Pomodoro teknik ya. Pomodoro, betul. Pomodoro. Okey, baik. Pomodoro teknik di mana Saudari Anis dia share lah tadi bagaimana Pomodoro teknik ni sangat-sangat membantu dia untuk terus kekal fokus juga. Saudari Anis pun ada cerita tentang jadual ya, jadual di mana Saudari Anis akan sentiasa jot down dan juga Saudari Anis akan sentiasa fokus dekat progress saudari supaya Saudari Anis sentiasa keep on track lah dengan progress saudari daripada segi akademik. Okay, kemudian saudari juga ada mengupas tentang hubungan hubungan dengan orang macam yang seperti daripada awal tadi Sir Hisham pun kata dengan kita tentang adab. Kalau tak ada adab, awak pandai sekalipun, awak buat kerja dengan baik sekalipun tak ada gunanya juga. Dan last sekali Saudara Anis juga ada mengetengahkan konsep duitnya yang agak famous lah antara kita semua kan. Duit, doa, usaha, istiqamah, tawakal dan juga ayat if you believe in the path that life takes you. Saya sangat suka dengan ayat tu ya. Daripada Saudari Anis tadi, percaya bahawa sesuatu perkara tu berlaku ada sebab, tapi jangan disebabkan oleh perkara itu kita nak biarkan je, kena usaha juga. Itulah dia daripada Saudari Anis kita berkenaan tentang top secret yang Saudari Anis pegang untuk berjaya dalam akademik ni. Baik, kita Pak baju dan sirah. link Google Form akan diberikan di ruangan chat box sekarang untuk ahli BCK tahun 2021 untuk kehadiran anda. Dan juga satu kunci pertama akan diumumkan ya. Minus tadi. Okay, baik. Link Google Form seperti yang ada di dalam ruangan chat box, anda semua boleh buka sekarang ataupun anda boleh cuma catatkan dulu kata kunci yang akan diberikan. Baik, kata kunci yang pertama akan diberikan sekarang. Kata kunci pertama, Exco Akademik dan Keusahawanan. Saya ulang, kata kunci yang pertama, Exco Akademik dan Keusahawanan. Selesai selingan kita pada hari ini. Kita akan teruskan lagi dengan soalan bagi separuh masa yang kedua. Untuk saudara Hari. Maaf saya tadi saudara. terganggu. Hello? Tak apa, faham. Dengar. Baik saudara Hadif, soalan ini untuk anda ya. Apakah halangan-halangan yang ada kepada keputusan masa yang baik dalam akademik dan aktiviti berpersatuan dan cara saudara atasinya? Cara saudara atasi halangan-halangan yang begitu, sebab yelah kita boleh berikan bagaimana cara untuk mengurus masa dengan baik, tapi halangan-halangan tu akan ada juga. Banyak lagi halangan yang ada. Jadi bagaimana saudara handle perkara itu? Untuk cerita tentang halangan yang biasalah hidup ni penuh dengan nak duri, merenangi lautan api. Jadi kalau nak cerita tentang halangan, memang banyak halangan. Contohnya saya juga aktif dalam pertubuhan NGO. Jadi saya tak nak katakan itu sebagai halangan, tapi sedikit sebanyak kalau aktif dalam benda-benda yang tidak melibatkan universiti tempat belajar dan juga tidak melibatkan perkara lain, tidak melibatkan perkara seperti itu, saya kira dia boleh juga jadi satu halangan. Jadi caranya adalah saya akan buat jadual lah, perkara paling senang sekali. Sebab biasalah orang lelaki dia malas nak fikir panjang-panjang, dia malas nak fikir jauh-jauh. Jadi benda paling senang yang saya terfikir dan saya nampak depan mata adalah untuk uruskan, saya buat jadual.
Jadi saya akan untuk seminggu tu saya akan tentukan apa yang ada pada minggu tu, apa yang saya nak selesaikan atau mungkin topik-topik yang saya nak cover, saya nak cover pada minggu tu. Jadi saya akan buat jadual untuk seminggu. Jadi selepas tu saya akan lihat sendiri jadual saya. Kalau ada apa-apa perkara, ada aral melintang dan sebagainya, saya akan buat, saya ada juga jadual backup saya. Bila saya nak, kalau saya tak dapat hari Isnin, saya akan cuba buat hari Selasa ataupun hari Rabu, hari Khamis dan sebagainya. Tapi kena ingat, kita bukan, saya tak nak buat, tak boleh buat hari Isnin bukan sebab tak nak buat ataupun bukan sebab bertangguh. Kita terpaksa tangguh. Ni ada sesetengah orang macam, okey, saya pernah juga buat jugalah sebab kadang-kadang dalam seminggu tu ada minggu yang saya free, minggu yang saya tak banyak kerja. Jadi nak study, hari Senin aku nak study lah, aku nak cover topik ni. Tapi tiba-tiba, esok tak ada apa-apa lagi, buat hari Selasa. Tak ada apa-apa juga, hari Selasa tak buat juga, hari Rabu kami buat. Itu tak elok, itu tangguh. Tapi jadual backup tu gunanya bukan untuk kita bertangguh. Jadual backup tu kalau ada apa-apa, contoh tiba-tiba ada kawan kemalangan nak kena ditengok ke, ataupun ada keluarga, kematian ada keluarga dan sebagainya kita nak ditengok ke. Jadi itu fungsi jadual backup tersebut. Bukan kita buat memang nak bertangguh. Dan halangan-halangan lain seperti halangan ni, saya kira setakat ni saya tak berdepan dengan banyak sangat kot. Sebab saya jenis bukan jenis yang duduk belajar 3 jam belajar. Okey, dalam jadual 3 jam hari ni, hari Isnin nak cover topik ni. Saya bukan duduk daripada pagi sampai ke malam buat cover topik tu. Katalah contoh sekarang anda semua dah belajar tentang kontrak kan. Contoh saya nak cover topik kontrak daripada pagi sampai malam. Bukan, saya bukan jadi macam tu. Saya akan kadang-kadang sambil tengok TV, saya baca buku. Kadang-kadang sambil saya makan, saya scroll nota di telefon dan sebagainya. Sebab saya bukan jenis yang duduk lama-lama menghadap buku. Paling lama saya pernah duduk pun 1 jam setengah. Itu pun cukup lah selesa. Dalam kelas online pun sekejap-sekejap bangun. Jadi untuk bagi masa dengan baik, buat pada saya lah, saya akan buat satu jadual. Dan saya juga akan ada satu jadual backup untuk pastikan kalau plan A tak jadi, plan B. Saya tak ingat movie apa, tapi dulu saya pernah tengok satu movie. Satu karakter ni pernah cakap, life must have a contingency plan. Jadi saya tengok movie tu, masa tu saya sekolah rendah. Saya tak tahu kenapa sampai sekarang saya terinspirasi dengan quote tu, life must have a contingency plan. Jadi kita kena ada, dalam setiap perkara yang kita lakukan, kita kena ada plan A, plan B, plan C. Kalau ni tak jadi bagaimana, ni tak jadi bagaimana. Dan sentiasa kena lihat kepada worst case sendiri. Itu berkenaan dengan halangan dan juga bagaimana saya mengatasi halangan dalam membahagikan masa ini. Saudara Haris dia share kepada kita bagaimana bebanan yang saudara Haris pegang sementara ialah memegang jawatan dan juga untuk mengekalkan prestasi akademik yang baik kan. Jadi saudara Haris ada tekankan kalau kita tak terbuat kerja tu, kalau kita nak buat pada hari lain, itu bukan sengaja, dia terpaksa tangguh. Jangan terus saja-saja nak tangguh, tak boleh macam tu. Tapi saudara Haris juga ada katakan betapa dia juga tak adalah streskan diri dia setiap hari, santai je lah, sambil belajar, sambil juga tengok TV dan juga sebagainya. Cara untuk saudara Haris mengutamakan mental health saudara Haris sendiri. Jadi samalah macam kita ya, kena betul-betul jaga mental health kita di samping struggle juga. Dia kena seimbang dua-duanya. Dan juga last kali saudara Haris tak dikatakan tentang quote yang saudara Haris tengok di cerita kartun sekolah rendah, life must have a contingency plan. Maksudnya kita kena sentiasa ada backup plan, plan A, plan B, plan C, untuk kita mengatasi segala halangan dan aral yang melintang sementara kita sedang berjuang tu.
Baik, Saudara Harith. Untuk Saudari Anis pula, seorang pemimpin kita, Saudari Anis, kita akan sentiasa diperhati oleh semua orang. Betul tak? Kita akan sentiasa diperhati. Daripada atas sampai ke bawah. Jadi bagaimana kalau Saudari Anis tu kan, kalau adalah antara kisah-kisah yang Saudari Anis sendiri ada menghadapi kritikan ataupun kecaman disebabkan oleh salah silap yang mungkin ada Saudari buat ataupun daripada kawan-kawan pemimpin yang lain yang Saudari boleh share kepada kami, dan bagaimana Saudari mengendalikan tekanan daripada kritikan dan juga kecaman tersebut. Okey. Untuk menjawab soalan ni, seperti yang kita tahu, kita ni semua manusia. Kita manusia pun tak lari daripada kesilapan, satulah. Lepas tu, semua benda yang kita buat pun tak dapat nak puaskan hati semua orang. Jadi, daripada kalau kita misalnya kata kita dapat kritikan dan kecaman, daripada kita nak meratapi kesedihan, nak fikir balik dia cakap, tu kan buat sakit hati je. Jadi, apa kita buat, kita ambil yang jenis daripada kritikan orang tu, lepas tu kita take it as a constructive criticism untuk baiki diri kita. Kita ambil je poin utama apa yang nak cuba sampaikan, lepas tu dah full stop. Yang dia cuba nak menyakitkan hati kita ayat-ayat lepas tu, kita biar dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Lepas tu kita move on. Sebab it's not actually the mistakes that we do that defines us tau. It's actually the way that we correct our mistakes yang menunjukkan kematangan kita ni dalam menangani kritikan orang. Sebab semua fasa dalam kehidupan ni memang merupakan proses pembelajaran. So kalau kita tak ada melakukan kesilapan, then we are actually not learning something. Kita tak mengembang, kita tak membesar pun, kita masih berada dalam kita punya comfort zone. Jadi bagi saya, kalau ada insiden-insiden yang seperti yang di-mention tadi tu, I'll take it as a challenge untuk saya memperbaiki diri saya. Lepas tu kita perbaikilah, kita buat comeback as long as kita tak mengulangi kesilapan yang sama banyak kali, ataupun kita sengaja tahu benda tu salah tapi kita buat, tu memang mengundang kecaman lah. Kalau tak, if we're not in that situation, then don't worry too much. Kritikan tu memang merupakan proses pembesaran dan proses pembelajaran dalam kehidupan. So just be positive. Baik, terima kasih. Just be positive dan ambil kritikan itu sebagai constructive criticism. Jadi begitulah, kalau kita buat salah, kenalah it's not about how we make mistake, it's about the way we correct our mistakes, kata Anis tadi. Dan juga kesalahan-kesalahan itulah adalah cara untuk kita keluar daripada comfort zone. Baik, ini merupakan soalan bersama ya, maksudnya respon daripada kedua saudara Harith dan juga saudara Anis. Kita sudah sedia maklum tentang halangan yang tadi saudara Harith dan juga saudara Anis ada katakan. Jadi mungkin ada satu event ataupun satu perkara yang saudara dan saudari pernah handle dulu kan, sepanjang saudara dan saudari memegang jawatan sebagai YDP JPK, dan mungkin ada satu event yang saudara kendalikan, maka susah ni Allah untuk settlekan event tu, tapi in the end berjaya juga. Apa yang berlaku pada ketika itu dan cara anda mengatasilah dan cara anda menjayakan event tu. Mungkin saudara Harith boleh mula. Event yang susah saya rasa. Kalau cakap susah, event yang besar kan. Dulu masa tunggal saya, kita ada festival asasi pertama kali buat masa tu, dan lepas kita ada pesta di asasi juga, dan saya rasa duduk program tu memang besar, tapi atas bantuan daripada SRK, bantuan daripada staff-staff HGP, staff-staff, ada juga bantuan daripada staff HGA, juga saya ingatlah bantuan daripada Encik Ali masa tu adalah Malam Dahari, dan juga daripada JPK dan beberapa orang sukarelawan. Saya rasa program tu adalah satu program yang berjaya. It was a success. Tapi saya rasa program yang paling susah sekali yang saya nak handle adalah masa saya jadi PMDS. Masa tu MDS bad timing lah. Sebab kan as we know, the game bila masuk student sekali masuk 4,000. Dan kita tak boleh nak masuk ramai-ramai, macam kita tak boleh nak 4,000 tu dalam satu hari. Sebab kapasiti kita tak boleh nak tampung. Dewan kita pun tak ada dewan.
Jadi kena pecahkan setiap ceramah, setiap taklimat dan sebagainya kena pecahkan dekat dewan-dewan kuliah yang ada. Kalau siapa yang antara anda semua yang peluang untuk tengok bagaimana keadaan kampus dengkil tu, bolehlah tengok dewan kuliah dekat bangunan dinamik, dewan kuliah dekat bangunan dinamik, semua kat bangunan dinamik. Jadi masa tu agak macam saya pening kepala juga lah, sebab kita punya PMDS limited 150 orang dan bukan semua 150 datang masa tu, sebab pada masa MDS tu dijalankan, beberapa PMDS kena tarik diri sebab mereka ada temuduga untuk masuk universiti. In fact, saya pun ada temuduga untuk masuk UKM masa tu. Tapi masa tu pengatur kita sehari dia hantarkan saya, pagi dia hantarkan saya, lepas balik pun dia panggilkan Grab untuk bawa saya balik lah. Tapi itulah, itu satu program yang saya kira memang mencabar betul. Masa ni saudara Dennis pun ada dalam ni, dia masa tu menolong ketua PMDS 2, menolong ketua PMDS 1, saudara Firdaus sekarang dia tesel di UiTM Pekan Alam. Dia pun ada sedikit, kita orang 3 orang setiap kali balik dorm, setiap kali balik bilik akan fikir macam mana ni esok nak bangun pagi, nak kejutkan budak-budak MDS ni, lepas tu nak terima lagi pelajar-pelajar baru, sebab dia adalah sesi yang segera. Dia macam hari Isnin masuk dulu pelajar law dan tesel, lepas tu hari Selasa akan masuk pelajar sains, hari Rabu akan masuk pelajar hari Selasa masuk pelajar engineering, hari Rabu dan Khamis akan masuk pelajar sains, sebab sains adalah pelajar-pelajar ramai. Jadi bila kita nak bahagikan tu, sebab dia akan segera ada pelajar yang mendaftar, ada pelajar yang akan dengar taklimat, ada pelajar yang kita makan. Masa makan tu memang masa saya dah Isa Fuzairi yang jaga makanan, ada yang kadang-kadang ada miscommunication yang tiba-tiba budak-budak turun dengan pakai slipper je, pakai short track, pakai baju tak ada collar. Dia macam dah huru-hara sebab tak cukup orang, tak cukup manpower. Tapi Alhamdulillah masa tu staff HCP, Encik Hafiz tu banyak tolong, banyak ada kerja ajar macam dari Encik Hafiz, Puan Intan dan juga Puan Aisyah. Masa tu diorang banyak tolong, banyak tunjukkan macam hari awak kena buat macam ni, awak kena buat macam ni. Masa tu Alhamdulillah lah berjaya, dan pendaftaran akademik pun masa tu bawah Cik Isyam bawa si Isyam lah masa pendaftaran akademik. Alhamdulillah berjaya dapat kad matrik semua. Tak kira lagi masalah kalau tiba-tiba mesin kad matrik tu tak boleh nak print kad dan sebagainya. Jadi itu saya rasa merupakan cabaran program yang paling besar pada saya setakat ni, sebab nak handle pemasukan pelajar. Daripada segi trafiknya memang sesak, dah parking macam mana, pusing macam itu sekalipun. Masa tu Tuan Iqbal, ketua peribatuan, dia dah cakap kita dah parking sisi ikan pun tak buat lagi, kita dah parking macam gini pun tak buat lagi, kita dah kosongkan ni pun tak buat lagi. Masa tu saya ingat lagi, yang keselamatan dia memang dah gelap sebab dia orang kerja berjubung. Yang saya, Firdaus dengan Dennis, kita orang memang kadang-kadang makan pukul 12 malam. Satu hari tu naik basikal pusing pergi dekat tempat ni, tengok okey ke tak okey, pergi pusing naik basikal di tempat ni, okey ke tak okey, sebagainya. Jadi masa tu saya bersyukur kerana ramai ada SRK yang banyak tolong, ada staff-staff HCP, HCA dan hari itu banyak tolong, dan juga JPK yang ramai dalam ahli PMDS masa tu, dan juga PMDS lain memang memberikan kerjasama yang amat baik lah. Diorang yang cakap, diorang bangun pagi, buat tolong lah semua. Jadi saya rasa salah satu perkara yang kita perlukan dalam mengatasi halangan untuk buat program, kita kena kumpulkan tenaga kerja kita pastikan tenaga itu mempunyai satu sifat kebersamaan, ataupun kalau orang kampung saya cakap sense of belonging. So bila kita ada sense of belonging, baru kita akan buat kerja dengan lebih baik, sebab kita macam kawan tu takkanlah nak biar dia buat kerja seorang-seorang sakit-sakit apa semua kan. Macam tu lah.
Tapi tak apa, untuk orang faham ada keadaan yang mendesak sekarang ni, ada faktor halangan untuk bersama, tak apa. Tapi rajin-rajin lah, sebab boleh je untuk mungkin seminggu sekali berjumpa atau buat meeting saja-saja, bertanya khabar dan sebagainya. Kalau tak semua pun mungkin ada dalam 10-15 orang ataupun separuh bersama untuk lepak sebab daripada lepak tu yang kita boleh bina kebersamaan tu. Jangan fikirkan macam kita hanya bertemu semasa program, tidak. Masa saya, apa yang saya cakap, saya ingat lagi manifesto yang saya cakap, saya tak janjikan saya akan buat gini, tak. Saya cakap, apa yang saya cakap adalah masa manifesto tu, saya cakap kalau saya jadi YDP, saya akan pastikan kawan-kawan JPK saya akan menjadi keutamaan kepada saya. Kalau orang lain cakap pasal kawan JPK saya akan tanya mereka dulu. Saya tak terus macam kau kenapa buat tentu, saya akan macam betul ke? Saya macam utamakan mereka dulu. Sebab pada saya, kalau kita nak bergerak dengan lebih jauh dalam sebuah organisasi itu perlu menjadi satu keluarga yang besar, keluarga yang rapat kepada kita, barulah kita boleh berjaya dalam menguruskan sebuah organisasi itu. Itu bagi saudara Harith, ya, mengundang sendu kepada penonton kita pada hari ini. Wangi komen, ya, sangat-sangat sendu. Baik, untuk saudari Anis pula, kita beri ruang kepada saudari Anis kongsikan pengalaman saudari. Okey, pengalaman saya mengendalikan apa-apa event yang susah bagi saya, dekat asasi semua event yang dikendalikan tu semua menyeronokkan, tak ada pun yang susah. Macam contohnya dulu kan kita bukan online, kita face to face, so ada FESCO, KASPA, Neonet, memang semua menyeronokkan lah. Walaupun dia punya macam prosedur tu panjang, leceh, banyak proses kita kena lalui, tas kerja itu ini, tapi disebabkan kita ada kerjasama daripada semua pihak, SRK, JPK, semua membantu antara satu sama lain. Jadi benda tu jadi benda yang seronok. Masa batch saya tak ada pula kena macam menguruskan 4,000 pelajar macam batch Haris, tak ada. Sebab kita orang dulu pun, masa korang masuk dulu pun yang sains je kan dekat asasi Dengkir. Jadi masa tu pun tak ramai sangat. Tapi boleh dikatakan lah waktu pendaftaran batch kali ni, yang asasi sains tu kot yang merupakan cabaran yang paling besar sepanjang saya bertugas sebagai JPK dekat Dengkir. Sebab masa tu dah masuk norma baru, so kita ada SOP yang baharu, parents tak boleh turun, korang je yang kena angkat barang semua kan. Jadi masa tu memang it was a stressful phase lah sebenarnya. Sebab masa tu yang Dahlia, JPK Dahlia tolong kat Dahlia, JPK Tualang kat Tualang. Sebab masing-masing ada kena uruskan masing-masing punya pendaftaran pelajar baru. Lepas tu ada pula miscommunication. Jadi kita punya tenaga kerja tu kurang. Lepas tu yang datang yang dah letak barang longgok-longgok pun semua duduk berebut troli lah. Lepas tu ada yang parents siap panggil-panggil macam memang ramai fikir yang terasa lah masa tu, sebab semua penat kan nak kena naik turun lift angkat barang berat-berat. Lepas tu itulah cabaran yang paling besar waktu tu. Tapi disebabkan first day tu merupakan pengalaman baru kepada semua. Jadi daripada first day tu kita ambil pengajaran. So masa malam tu kita buat macam postmortem, kita bincang apa yang kita kena perbaiki balik. So macam yang Haris cakap tadi, teamwork makes the dream work kan. So setiap orang kena berikan komitmen. By the time pass, more of the JPK yang dekat Tualang tu dihantar ke Dahlia sebab kurang tenaga kerja, kita perlukan lebih ramai. So what matters here is the teamwork between one another. Korang jangan macam lepas nampak kawan penat tu tanyalah, suruhlah dia rehat dulu, kita gila-gila kan. So basically benda yang paling susah itulah kot yang paling susah, tapi it was not susah lah. To us it was a fun experience untuk kita go through. Sebab bila lagi nak tengok kawan member-member tolak naik troli kan, tengok member-member peluh-peluh angkat barang penat-penat situ. So I think that was the most memorable lah. It wasn't hard for me, but it was memorable. Nazira. Saudara. Saya. Kalau saya tambah sikit boleh? Sila boleh. Okay. Ada
beberapa perkara lagi sebenarnya. Saya baru baca komen saya baru teringat sebab masa batch saya ada kes mass hysteria. Masa tu bukan setakat JPK yang bukan setakat pelajar yang tumbang, JPK yang kena berkejaran kat sini sebab nak kejarkan orang yang hilang tu pun ada beberapa yang tumbang. Jadi manpower macam sedikit demi sedikit kurang sebab orang tak nak kalau ada yang dah penat lebih mudah untuk kena hysteria dan sebagainya. Jadi kalau dah penat tu memang nak rehat. Jadi sedikit demi sedikit kurang. Tapi alhamdulillah masa tu saya rasa dalam seminggu lebih juga sebenarnya. Seminggu lebih juga sebenarnya mass hysteria tu berlangsung. Macam siang pun ada, malam pun ada, sampai nak kena tinggalkan kelas, nak kena keluar daripada kelas, terkejar naik blok, mula kat toalang 3, tiba-tiba, Hadik ada kat toalang 1, pergi toalang 1, lepas tu tiba kat toalang 2. Dan Dahlia pun sama, ada yang tengah baca Yasin ramai-ramai, masa tu dia punya teruk sampai 1 kali buat baca Yasin. Siang ada sekali, masa tu kita stopkan kelas. Lepas tu malam ada sekali, masa tu dekat Anjung ada baca Yasin, surau Dahlia ada baca Yasin, surau Tualang ada baca Yasin, pakai PA system college, baca Yasin kuat-kuat dan sebagainya. Masa tu memang, itu memang mencabar betul. Dan satu lagi adalah masa awal-awal kami jadi JPK. 3 hari lepas kami jadi JPK, ada kes kematian. Sebab seorang pelajar ni tergelincir daripada cerita ni adalah dia macam terjatuh daripada tingkat 4 dan sebagainya, dan jadikan cerita bilik yang terjatuh tu adalah bilik depan saya. Jadi masa tu memang terkejut. Masa tu kita tak ada organisasi, kita belum rangka lagi siapa YDP, siapa NYDP. Jadi masa tu semua sedikit terkejar pun dekat belakang toalang 3 tu pelajar tu berjatuh. Nanti kalau boleh kita sedekahkan kepada Allah, surah yang baik. Tapi itulah, itu merupakan salah satu cabaran. Dan saya ingat lagi masa tu Madam Melissa, dia dengan juga anak dia yang bongsu saya rasa. Dia dengan masa tu Madam Melissa ketua SRK Tualang. Belum ada pengetua lagi. Tapi dia datang dengan syarat, dia datang tengok saya terus masa tu macam risau betul sebab dia memang jatuh daripada tingkat 4. Dan memang masa tu memang tersentuh lah. Masa tu final World Cup Perancis lawan Croatia, Paul Pogba baru skor second goal. Ya Allah, belakang dia jadi tu lah. Jadi maaflah banyak cakap, tapi itu merupakan salah satu event yang benda-benda yang bukan event sebab tu saya macam tak ingat, tapi itu perkara-perkara yang berlaku semasa batch saya lah, semasa JPK sesi saya berada di JPK. Baik, soalan saya ni dia macam telah membawa kita down the memory lane lah, awak kata semua yang ada kan. Dark event ada, bright event ada. Bila saya dengar tu saya somehow jealous lah juga ya, sebab batch kami ni kan batch COVID, jadi tak sempat lah nak bersama-sama sangat. Tapi itulah halangan yang saudara Haris dan juga saudari Anis katakan. Ya Allah, Masya Allah, sangatlah banyak ya kalau nak ikutkan. Memang banyaklah. Kalau yang histeria tu saya juga dengar daripada batch kakak saya sebenarnya. Jadi saya dah pernah dengar, sangatlah menyeramkan. Tapi dia terus kembali kepada aspek kebersamaan, sense of belonging kita. Bagaimana kita bersama-sama untuk mengatasi masalah event ataupun perkara kejadian yang berlaku tu. Jadi itulah dia. Ketika kita menyampaikan message yang sama, iaitu mengutamakan kawan, teamwork dan juga kebersamaan. Itulah apa yang sebenarnya JPK sudah sebutkan sebagai satu keluarga yang besar di Bengkel. Kita sekarang dah 10.20 ya, kita telah melepasi masa. Jadi mungkin kita akan teruskan kepada agenda seterusnya sebelum tidak ada kita. Jadi kita akan teruskan dengan sesi soalan jawab antara JPK 2021 dan juga dengan saudara Haris dan saudari Anis jika ada yang ingin bertanyakan soalan. Anda boleh komen di chat box dan saya boleh bacakan soalan anda.
sementara menunggu mungkin mereka sedang menunjukkan soalan, kita tengoklah ada yang mengatakan together everything is possible daripada saudari Syafiqah, yang saudari Syafiqah dan juga saudara Atik bersama dengan kami untuk melaksanakan program walaupun mereka tak satu semester dengan kami. Sangat membantu, rindu korang berdua bersama dengan kami dalam grup tu. Kemudian apa lagi? JPK and SRK strong together. Betul, kita juga satu keluarga JPK dan juga SRK. Ada ke soalan daripada para JPK? Tanya apa? Soalan. Kita minta YDP JPK bertanyakan dengan mantan YDP JPK. Ya YDP JPK Tuala dan YDP JPK Daria untuk bertanyakan kepada mantan YDP Tuala dan mantan YDP Daria. Boleh kita silakan ni YDP Tuala dan YDP Daria. saya kena masuk. Saudari Imran, saudari Azwani, saudari Christina, saudara Leslie, boleh bertanyakan soalan? Tak apa, jadi tanya je apa-apa sebab saya difahamkan malam ni kan sesi santai. Jadi kita bersantai-santai. Ya, betul. Terlalu mantap. Apa nak tanya Ada ke YDP Tuala Imran ataupun wakil JPK ada? Okey sir, kita dah ada satu soalan Okey. daripada saudari Isrul. Saudari Anis ada kata saudari mungkinnya sejak sekolah rendah sebab sekolah perempuan tak ada student lelaki, so saudari decided untuk jadi ketua kelas dan sebagainya. Soalan saya, macam mana boleh terlintas dalam fikiran untuk mengambil tanggungjawab sebagai pemimpin? Soalan ditujukan kepada saudari Anis. Bagaimana saudari Anis boleh terdetik di hati untuk menjadi seorang ketua kelas lah? Okey, terima kasih saudara Isrul atas soalan yang begitu merangsang pemikiran saya malam ni. Macam mana saya boleh terdetik nak mengambil tanggungjawab tu. Sebenarnya bila kita try tu, it's not that kita boleh perform. Masa dulu saya try better, saya jenis orang yang always want to try better, always want to do better. So daripada pengalaman pertama tu, dia eventually mendorong saya untuk nak try lagi yang lebih tinggi daripada ketua kelas. Tapi in the same time, sepanjang menyandang jawatan sebagai ketua kelas tu, kita belajarlah daripada experience kan. Kita suka tengok senior-senior, kita suka tengok ketua-ketua kelas lain, kita suka tengok orang lain yang memimpin juga. So dari situ kita pun I took the initiative to challenge myself to become like that and become better from them. Itulah yang mendorong saya untuk lebih nak try lagi. Itu dia, maksudnya kita untuk first start tu kita perkara yang cuba je. Ada orang pernah kata ya kat saya, tak percaya tak apa, buat je. Maksudnya kita tak tahu pun kita okey ke tak dalam benda tu, tapi kita cuba, masuk je. Macam yang saudara Anis pernah kata, daripada situ lah saudara Anis berjinak-jinak dalam diri kepimpinan ni. Dia cuba je, sebab keberanian mencuba tu sampai sekarang lah jadi seorang pemimpin yang sangat diidolakan oleh kita sekarang ni. Soalan lain mungkin saya bacakan soalan daripada Sir Azizi ya. Sir Azizi ada kata, how you guys yang dah mantan ni mungkin dua-dua saudara Ali dan juga saudari Anis boleh jawablah soalan daripada Sir Azizi ni. Bagi Haris jawab dulu lah. Untuk jawab soalan Azizi, saya boleh menangis jawab soalan Azizi. Apa yang kita okey, secara jujurnya saya merupakan
saya rasa lah, sebab saya tak nampak orang lain macam tu. Saya rasa saya orang yang paling terakhir sekali meninggalkan degil masa camp MDS, iaitu masa MDS lah. Sebagai seorang PMDS, saya yang last sekali tinggalkan degil, sebab memang saya tengok kawan saya seorang-seorang balik. Masa tu saya duduk dekat rumah Sahadi, saya tengok seorang-seorang dia orang balik, dan memang macam dia punya perasaan tu bila nak tinggal degil, dia macam tak tinggal rasa dia. Dia sebenarnya setiap masa hati merentan kalau nak balik sebenarnya, nak jumpa kawan-kawan dia fikir, nak jumpa yang sakit-sakit. Nasib baik penutup saya dapat jadi PMDS, dan penutup malam MDS tu untuk PMDS kami adakan barbecue. Jadi macam ada lah kegembiraan di situ, walaupun tak semua JPK yang ada, tak semua kawan-kawan yang ada, tapi kita dapat borak-borak dengan SAK, dapat borak-borak dengan kawan-kawan JPK dan sebagainya. Dan malam tu saya ingat, malam terakhir tu saya rasa saya dan beberapa orang kawan saya, kami duduk dekat padang etika. Mesti yang orang tak tahu padang etika. Padang etika tu adalah tempat yang bercakap, tempat etik lah dekat kecil tu. Kami duduk kat padang etika, tengok langit, tengok kapal berlalu. Kita tu kan, kalau saya cerita banyak-banyak kan, makin panas hati pula korang yang tak dapat balik degil ni. Pada dekat degil tu kita boleh tengok kapal terbang lalu, memang nampak badan kapal terbang tu memang besar, memang atas kepala. Kalau lalu masa kelas, dia punya bunyi angin, bunyi enjin kapal terbang tu boleh sebabkan lecturer berhenti kejap, macam okey, kapal terbang lalu, senyap sekejap. Dia punya dekatnya macam mana, sebab dah nak dekat dengan KLIA kan. So dia memang masa tu kapal terbang sama ada tengah naik atau tengah turun. Dan kalau ambil penerbangan ke utara daripada KLIA, dia akan lalu atas degil, boleh tengok pemandangan bangunan yang ada dekat degil tu daripada atas. Kita tengok daripada Tualang 3 pada belakang sekali sampailah ke pos tuan-tuan kat paling depan sekali. Boleh nampak secara keseluruhan daripada atas. Punya dekat kapal terbang itu. Jadi perasaan dia tak dapat digambarkan sebenarnya untuk meninggalkan degil. Sebab masuk ke pusat asasi UiTM degil bukan satu pilihan yang salah dalam hidup saya. Dalam hidup saya ada banyak pilihan yang salah, biasalah manusia kan, ada banyak kesilapan, tapi masuk degil bukan satu kesilapan, dan in fact salah satu benda yang paling bergembirakan, paling menyeronokkan pada saya kira setakat ni dah. Itulah, itu perasaan dia sir, itu perasaan dia. Tak dapat digambarkan yang dia kata ni. Baik, untuk saudari Ani, mungkin secara Jawapan saya sama je lah, jawapan Haris. Memang rasa sendu lah tinggalkan degil. Bila kadang buat kerja tu kita boleh tiba-tiba termenung 20 minit, teringat semua benda-benda yang kita buat kat degil dulu. Jalan kat kelas, sesak kat Anjung, nak beli benda dekat kafe, semua nak keluarkan ATM beratur panjang. So situlah dia rasa sendu lah, sedih sebab memang it's important lah to have physical class semua untuk kita rasa experience betul-betul kan macam mana. Itulah dia sedih. Baik, kedua-duanya rasa sedih ya. Jadi saya yang pendengar pun rasa sedih dan juga sendu. Tak kurang juga dengan pada JPK tahun 2021 ni. Okey, baik. Soalan terakhir lah daripada saudari Azwani dan juga saudari Izzah. Yang kedua mengatakan tentang bagaimana untuk mewujudkan bond. Terutamanya ketika pada kami yang situasi online. Apa secara ringkasnya pandangan salah seorang pada panel yang mungkin yang boleh menjawab tentang bagaimana kami ingin mengekalkan bond kami sepanjang pandemik ini disebabkan dia tak berjumpa dan sebagainya. Mungkin saudara Haris ataupun saudara Anis lah boleh cakap. Anis jawab. Sebenarnya untuk bonding secara online ni, sebenarnya saya pun like the online bonding sesama batch saya dekat UPM sekarang. So apa yang kita orang boleh buat sesama batch kita orang dekat sana is
daripada kelas-kelas ke apa kan. Habis kelas tu korang stay sekejap untuk have the informal conversation sama. So maksudnya macam contohnya kalau sekarang ni lepas event ni korang stay dah sekejap berborak sama korang kan. Macam cerita-cerita pula korang, aku pun sendu lah sebab tak dapat nak masuk, dengar cerita diorang sedih lah, macam tu contohnya lah. Ataupun macam kalau kita orang batch JPK yang lepas, kita orang selalu buat main game macam game Among Us semua tu kan. Eventually game-game yang macam tu indirectly kita main sama-sama dapat merapatkan bond juga tau sama kita orang. Sebab this is the new norm kan, nak buat masalah ni kita memang kena adapt dengan situasi macam ni. Apa yang anda cakap boleh main game. Sekarang kan ada makan, ada main game. Dulu JPK lelaki, masa saya, kita orang selalu main PUBG sama-sama. Main PUBG ataupun ML sama-sama. Betul macam atas saya cakap lah. Main PUBG sama, ML sama-sama. Ada yang suka main ML lah, jadi dia akan duduk main ML. Sebab dulu tempat lepak kita kalau tak lepak dekat rumah Sewadi, kami akan duduk dekat bilik JPK, dekat sebelah JPK. Susah nak cerita kat korang tak boleh nak bayangkan tak apa. Saya cerita dia. Jadi kita akan main PUBG ataupun main ML. Lepas tu dulu buat benda-benda yang kita boleh buat secara jarak jauh. Tak pun macam tiba-tiba macam jom kita tengok movie sama-sama. Kan sekarang kita ada telepati yang Netflix tu, buka Netflix seorang boleh tengok ramai-ramai. Boleh buat macam tu. Buat kalau nak buat setiap malam pun tak apa, buat setiap malam. Tapi buatlah benda-benda walaupun kita tak boleh nak menikmati secara face to face, tapi cuba buat macam tu. Dulu JPK dengan SRK kita orang pernah buat tengok bola sama-sama. Masa tu separuh akhir, saya rasa tu kan kot, Malaysia lawan Vietnam. Kita buka dekat Dewan Kuliah, tutup lampu. Masa tu saya duduk dengan Sir Fuzairi, Sir Azizi, dengan Sir Nizam. AFF Suzuki AFF Suzuki. Kita orang tengok semi-final masa tu. Memang heboh lah. Masa tu lah kita nak ni, kalau ada apa-apa nak tengok bola sama-sama ke, siapa fan MU iaitu fan yang terbaik dalam dunia ni boleh tengok dengan Sir Hisham, boleh tengok dengan Sir Fuzairi. Itu adalah tim yang paling bagus sekali dalam dunia. Jadi siapa yang suka MU dia bijak sekali. Okay, itu selingan lah. Jadi buatlah benda-benda macam tu. Tengok bola ataupun main game ataupun saja nak lepak korang boring kan. Kalau ada yang sendu-sendu tu yang macam single-single tu, macam nak kawan berbual, macam cakap je kat dalam grup JPK tu. Korang mesti ada grup JPK. Jom siapa boring, jom kita tengok movie ni bla bla bla, tengok cerita Hindustan ke apa. Ikutlah benda-benda macam tu. Benda macam itulah yang akan mengeratkan kepada positif. Dan lagi satu, janganlah nak cepat terasa kalau kawan-kawan ni buat kelakar. Kalau macam benda yang terlampau sensitif tu yang melibatkan keluarga dan sebagainya, janganlah nak terasa nak butt hurt sangat. Kalau macam dia gurau sikit-sikit, janganlah kelakar sekali. Dan jangan suka untuk palau orang dalam grup, kesian orang yang dalam grup tu. Dia cuba untuk menghidupkan suasana tapi orang palau dia. Jangan dapat macam tu, kesian. Okay? Itu sajalah saya rasa kalau nak merapatkan hubungan. Back COVID ni. Baik. Itu dia daripada saudari Anis dan juga saudara Harith dia. Saya rasa belum sempat saya minta kata-kata akhir lagi. Dalam perkongsian tu pun dah ada segala nasihat, segala perkara yang ingin ditinggalkan untuk kita semua ya. Bagaimana kita batch COVID ni tak mampu nak berjumpa, tapi itu bukan alasan untuk kita tak boleh bersama-sama juga santai-santai. Masa kita pun alhamdulillah sempatlah juga sekejap bersama dengan dekat rumah Sir Mahadi, buat sama-sama dan juga lepak di bilik JPK, sempatlah juga sekejap walaupun sekejap. Jadi saya rasa dah cukup, sangat padat perkongsian daripada saudari Anis dan juga saudara Harith. Kalau boleh kita sembang sampai esok pagi, tapi masa sangatlah mencemburui kita ya. Jadi sekarang ni tibalah masa untuk kita menutup forum kita pada hari ini.
inilah saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, kepada semua SHK, kepada Syekh Hisham yang menjadi penasihat program, kepada pengarah-pengarah program kita, saudara Aina Mazlan dan juga saudara Encik Danish yang telah bertungkus lumus menjadikan program pada panel dan sudi menjemputkan kami untuk berkongsi kepada kami pada hari ini. Diharapkan semua JPK dapatlah mengambil sebagai nasihat dan juga dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai pegangan untuk kita melaksanakan tanggungjawab dengan baik, insya-Allah. Akhir kata daripada saya, terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam program kita pada hari ini. Saya serahkan semula majlis kepada pengerusi majlis, Saudara Izzah Presiden. Terima kasih semua. Kali sekalian, dengan berakhirnya forum itu tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Akan lagi mendidik selasih tumbuh tepi jambangan, kandungan putih di junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Sebagai penutup program pada malam ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu UiTM di hatiku. Kita warga UiTM kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan bangsa. Kita berterima kasih pada pemerintah. Sebelum akhir majlis ini, kata kunci yang kedua ialah kepimpinan dan kecemerlangan akademik. Ulang suara. Kata kunci yang kedua ialah kepimpinan dan kecemerlangan akademik. Saya mewakili semua ahli jawatan kuasa program memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat salah dan silap sepanjang program berlangsung. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua-dua panel dan semua hadirin dan hadirat yang dapat meluangkan masa pada malam ini. Sekian, terima kasih dan salam hormat. Untuk sesi tangkap gambar, selepas ini diminta semua peserta on camera. Baik, untuk tangkap gambar ni, kira je. Kalau saya tak boleh nak ke kamera ni sampai ke sudah. Baik, 1, 2, 3.